Ramai orang menganggap pod atau vape adalah sesuatu yang sihat. Lebih-lebih lagi kerana dibandingkan dengan rokok. Iklan-iklan pod juga dipromosi dengan kolaborasi artis-artis kesayangan rakyat, membuatkan pod lebih nampak positif di mata awam. Kandungan dalam pod juga nampak lebih selamat berbanding rokok, membuatkan perokok-perokok beralih kepada pod dengan alasan untuk berhenti merokok. Dengan istilah yang pod lebih selamat, ini juga membuatkan anak-anak muda yang bukan perokok juga terjebak dengan vape. Jadi betul ke pod selamat? Adakah kehadiran pod lebih membawa kepada kebaikan atau keburukan? Dan adakah pod juga boleh memberi impak kepada rakyat? Jadi video hari ini kita akan bincangkan kenapa pod ini adalah perosak bangsa. Dicipta untuk ketagihan. Pod atau vape digambarkan sebagai penyelamat kepada perokok tega. Ya, memang betul orang yang ketagih merokok, boleh berhenti merokok selepas menggunakan vape. Tapi apa yang jadi selepas itu? Mereka menjadi penghisap pod tega pula. Nikotin yang ada di dalam pod hari ini sudah cukup banyak untuk membuatkan orang sangat ketagih dengan pod. Tambahan lagi, ada yang jenis gantung pula di leher. Dunia vape atau pod juga makin lama makin moden dan memudahkan lagi penghisap-penghisap. Sebagai contoh, ni rokok elektrik pertama iaitu vape, nikotinnya ada yang kuat ada yang tidak, saiznya besar dan perlu diselenggara selalu. Tahun demi tahun, sekarang pod sudah bersaiz kecil dan mudah dibawa, nikotin kebanyakannya tinggi-tinggi, pod pakai buang dan senang, dan perisa yang lebih sedap. Senang cerita pod sekarang ni memang dicipta untuk ketagihan. Tapi mesti ada yang akan kata, pod bukan bahaya macam rokok pun, apa salahnya kalau ketagih pod? Jadi saya akan bagi tahu akibat kalau korang ketagih pod. Anxiety dan depresi. Ada yang merasa dengan menghisap benda ni akan menenangkan fikiran. Ya, ini mungkin betul, tapi lepas hisap tu kita perlukan lagi. Jika kita sudah tak dapat pod lagi, kita lebih anxiety dari sebelum kita ketagih pod dulu. Dari jangka masa pendeknya ia nampak seperti tenangkan fikiran, tapi untuk jangka masa panjang, ia akan membuatkan kita lebih anxiety dan depresi. Senang cerita pod ni akan buat kita tak happy dalam hidupan harian. Ini kerana nikotin di dalam pod itu akan trigger kita punya dopamin, hormon happy manusia. Dopamin ini sepatutnya dirembiskan ketika kita usahakan karya, makan, berhubungan kelamin, juga komunikasi sesama manusia. Sebab tu kita rasa seronok buat benda-benda ni sebab dopamin kita sedang dirembiskan. Tapi dengan kehadiran pod yang merupakan shortcut untuk dopamin, membuatkan orang tidak seronok dan kurang bermotivasi untuk mengusahakan karya, berkomunikasi dan lain-lain. Dalam jangka masa panjang, ini akan membuatkan bangsa kita, terutama anak muda jadi malas dan rosak. Pembaziran. Dengan pod pakai buang kini harganya lebih kurang RM35, yang mungkin boleh bertahan selama 2 hingga 3 minggu ini, adalah satu pembaziran besar. Tahu tak berapa banyak yang korang habis setiap tahun? Korang kerugian RM700 setahun. Ini tak cerita lagi, kalau ada hari yang pod korang hangit, atau habis awal. Adakah berbaloi membuang duit kerana barang yang merosak diri kita sendiri? Dan tak kira korang rasa selamat macam mana pun pod ni, ingatlah yang industri rokok elektrik ni, terkenal tak sampai 10 tahun pun. Tidak seperti rokok yang sudah berleluasa dari zaman dulu lagi, jadi terang-terang kita tahu bahaya jangka masa panjangnya. Tapi rokok elektrik pula baru beberapa tahun berleluasa, hanya masa yang akan memberitahu apakah kesan jangka masa panjangnya, dan andalah yang menjadi bahan eksperimen itu. Akhir kata, pod ni baik jika ia digunakan hanya sementara sebagai inisiatif berhenti merokok. Pod tidak sepatutnya digunakan secara meluas. Ingat, pod ni adalah inisiatif berhenti merokok, bukan pengganti rokok. Kerana akibat ketagihan nikotin ni sangatlah buruk. Jadi adakah korang juga ketagih? Adakah menghisap pod membuatkan anda rasa malas bekerja dan sukar bersosial? Apa-apa pun, tinggalkan pendapat anda di bawah. Jadi jika korang suka dengan video saya, korang bolehlah like, share, dan subscribe sebagai tanda support untuk channel kecil saya ni. Saya sangat hargai setiap seorang dari anda.